Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah, di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. Alhamdulillah adik-adik, bertemu lagi kita. Apa khabar adik-adik? Sihat? Ceria? Okey, kalau dah ceria, jadi kita boleh mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu video yang Ustaz Mi paparkan pada adik-adik pada kali ini. Dan lepas tu kita tengok apakah yang kita akan belajar pada pertemuan kita pada kali ini, insya-Allah. Zas. Sebagai seorang Islam, kita semua wajib berdakwah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripada ku walau sepotong ayat. Kalau macam tu aku mesti berdakwah. Aku nak rasa macam mana Rasulullah berdakwah. Tu macam orang dengan kapal. Aku nak berdakwah lah. Assalamualaikum. Korang tahu apa kata korang ni salah. Wala taqrabu zina, janganlah korang mampiri zina. Untuk kami nak buat apa yang kau sibuk kenapa? Aku sampai ke apa yang Rasulullah cakap. Kau kenapa? Lah kami jangan masuk campur orang. Pergi balik tu. Tak kira, aku kena sampaikan juga macam mana Rasulullah sampaikan. Kamu ni buat Zam, kau main ML tak? Ayah mana mau tak main? Ya. Aku tak ada tengok dalam kau punya tu, tak ada online pun. Ada kamu tu tak follow hijab aku. Hai, dah azan pun masih nak melepak lagi. Aku nak ajak dia orang pergi masjid lah. Assalamualaikum. Jom kita pergi masjid untuk sembahyang berjamaah bersama-sama. Sebaik-baik amalan yang paling utama adalah solat pada awal waktunya. Yang kamu tiba-tiba datang sini nak ceramah kita, dah kenapa? Aku je sampaikan apa yang Rasulullah cakap. Kami nak solat kata tidak. Kubur masing-masing dah. Nak pergi masuk syurga, pergilah masuk syurga. Eleh. Kamu ingat tak ni kita belajar tadi dengan cikgu Amir? Perut dia, perut macam giant. Hijau perut dia macam Doraemon. Betul. Kamu pandang betul-betul. Kamu tengok perut dia, kau tengok dia dengan Doraemon sama separuh bulatan, kamu faham? Aku fikir-fikir. Betul lah. Betul juga ah. Ya kan? Badan dia macam Doraemon. Macam mengumpat cikgu tu je. Aku nak bagi tahu dia orang lah jangan mengumpat cikgu tu. Itu pun berdakwah juga kan. Assalamualaikum. Salam. Kenapa korang mengumpat cikgu tu? Mana ada? Nabi melarang kita untuk mengumpat seseorang kerana ia yang seperti memakan daging saudara kita sendiri. Bukan kamu pun yang kacau aku yang tadi melepok tadi. Aku just nak berdakwah seperti Rasulullah. Kalau kamu kacau tadi. Kenapa korang ni? Aku nak berdakwah kepada korang macam Rasulullah SAW. Tak, yang nak tunjuk alim kat sini macam apa? Tak, kamu baik pulas tak? Jangan kau pukul muat. Aku sampai 3. 1, 2, 3. Barulah aku tahu betapa susahnya untuk menyampaikan dakwah seperti Rasulullah. Alhamdulillah. Macam mana adik? Best tak? Lawak kan? Jadi itulah dia salah satu daripada lakonan Budak Temenggung. Dan sangat berkaitan dengan tajuk yang kita akan belajar pada kali ini. Agak-agak apakah tajuk kita adik-adik? Ya? Nak betul lah tu? Betul lah tu? Apa tu? Ya, tajuk dia Munkar Dicegah, Hidup Berkat Tingkatan 2. Jadi tak nak buang masa adik-adik, kita akan belajar tajuk ini. Jadi adik-adik boleh ambil buku teks tingkatan 2 dan kita akan belajar tajuk ini Pendidikan Islam tingkatan 2 bidang hadis adik-adik ya. Pelajaran 1 yang pertama sekali dalam bidang hadis tajuknya Munkar Dicegah, Hidup Berkat. Okey adik-adik. Jadi yang pertama kita tengok dulu apakah objektif pembelajaran kita pada kali ini supaya kita tahu apa yang kita akan dapat apabila kita belajar pada pertemuan kali ini. Yang pertama adik-adik, membaca dan menyatakan maksud hadis. Sekarang nanti kita akan baca hadis. Yang kedua, menyatakan maksud mungkar. Yang ketiga, menyatakan cara mencegah kemungkaran tu macam mana. Yang keempat, menyatakan hikmah mencegah kemungkaran. Yang kelima, menyatakan pengajaran hadis ni. Okey? Dan yang keenam, macam biasa, bila bersama dengan Ustaz Mi adik-adik, Ustaz Mi dah sediakan khas untuk adik-adik 25 soalan kuis di deskripsi supaya adik-adik dapat mengukuhkan lagi ilmu yang kita berkongsi pada kali ini, insya-Allah. Adik-adik, tak nak buang masa, kita baca hadis kita pada hari ini. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi
fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi, wa dhalika ad'aful iman. Okey, maksud dia ni hadis riwayat Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri telah berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa dalam kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran, kemungkaran, nanti kita akan tengok apa maksud kemungkaran tu, maka hendaklah dia mengubah dengan tangan dia. Adakah dengan tangan ini? Dengan menumbuk ataupun menampar? Nanti kita akan tahu jawapan dia. Sekiranya kita tidak mampu dengan tangan, maka hendaklah dia mengubah dengan lidahnya. Dengan lidah. Okey, sekiranya dia tidak mampu juga dengan lidah, dengan tangan pun tak boleh, dengan lidah pun tak boleh, maka hendaklah dia mengubah dengan hatinya. Ada 3. Dengan tangan, dengan lidah dan dengan hati. Dan mengubah dengan hati ni, itulah selemah-lemah iman. Apa dia? Apa dia tu adik? Nanti kita tengok. Okey, sebelum tu kita tengok dulu potongan. Sebab nanti akan masuk dalam soalan potongan-potongan ni. Okey, man ra'a minkum munkaran. Yang pertama, sesiapa dalam kalangan kamu melihat suatu kemungkaran. Tu maksud dia. Man ra'a, siapa? Ra'a, melihat di kalangan kamu, melihat minkum munkaran, sesuatu kemungkaran. Itu yang pertama. Yang kedua, fal yughayyiruhu biyadi, maka hendaklah dia mengubah dengan tangan dia. Yang ketiga, fa illam yastati' fa bilisani, sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubah dengan lidah dia. Yang keempat, fa illam yastati' fa biqalbi, sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubah dengan hati dia. Wa dzalika ad'aful iman, dan mengubah dengan hati itulah selemah-lemah iman. Dapat adik? Ini potongan. Nanti adik-adik boleh tengok supaya adik-adik boleh jawab soalan nanti insya-Allah. Baik, sekarang kita tengok maksud kemungkaran dia. Apa maksud dia? Dari segi bahasa, perbuatan atau perkataan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Okey, orang yang berfikiran sihat tengok benda tu benda yang tak elok, tak, orang kata apa, yang daripada fikiran kita nampak tak elok, itu dipanggil mungkar. Okey, dari segi bahasa ni. Dari segi istilah, ni lagi detail, istilah syarak kita, di sudut pandang agama kita, apa dia? Perbuatan atau perkataan yang ditegah oleh syarak atau yang melanggar perintah Allah. Apa saja perbuatan yang bercanggah dengan syarak, yang ditegah, syarak tak suruh, agama tak suruh buat, tinggal, yang tu dipanggil mungkar atau yang melanggar perintah Allah. Apa saja perkara yang melanggar perintah Allah. Allah Ta'ala suruh semayang, tak semayang. Allah Ta'ala suruh puasa Ramadan, tak nak puasa Ramadan. Kita langgar perintah Allah. Allah Ta'ala kata jangan berzina, kita berzina. Kita langgar perintah Allah. Itu semua dianggap sebagai kemungkaran. Dapat adik? Okey, pandai adik-adik hari ni. Kan? Okey, kita tengok seterusnya adik-adik. Ini dia. Perbuatan mungkar, benda yang dicegah, apa orang kata apa, benda yang ditegah oleh syarak ni, dan perbuatan yang melanggar perintah Allah Ta'ala ni, dia dapat dicegah dengan iman yang kuat. Iman yang dapat ditingkatkan melalui amal ibadat seperti solat khusyuk. Okey, mungkar, segala benda yang Allah Ta'ala tegah kita buat, dan semua perkara yang melanggar perintah Allah, kita dapat tahan, dapat lawan kalau kita ada iman kuat. Iman kuat ni maksud macam mana? Bila kita nampak benda kemungkaran, kita jadi benci nak buat kemungkaran tu. Kita jadi tak suka dengan kemungkaran tu, dan kita jadi takut untuk melakukan kemungkaran tu. Itu datang sebab kita ada iman. Kita nampak neraka Allah, kita nampak nanti satu hari kita akan dihisap oleh Allah, dia akan ditanya dengan maksiat yang kita buat tu, datang ketakutan. Ini macam mana nak dapat ni? Cara dia, antara dia bagi tahu iman dapat ditingkatkan melalui ibadah seperti solat khusyuk. Solat khusyuk ni apa? Solat dengan menghayati solat tersebut, memahami maknanya dan mentadaburi apa sahaja di dalam perlakuan solat tersebut. Dia faham, dia merasakan. Okey, adik-adik, tu kalau nak jelas tu lagi panjang tu. Dan Ustaz Mi tambah dekat sini, cara nak tingkatkan iman lagi ialah menambah ilmu agama. Maksudnya kita kena hadir majlis ilmu agama supaya kita dapat lagi mendalam tentang agama kita. Okey, adik-adik? Okey. Kemudian kita hendaklah berusaha melaksanakan ibadah wajib
dan memperbanyakkan ibadah sunat serta membersihkan hati dengan berzikir kepada Allah. Dan antara amalan lain, kita buat ibadat wajib, itu wajib dah. Kemudian kita tambah dengan solat sunat. Dan yang paling penting, hati kita bersihkan dengan berzikir pada Allah. Penting, berzikir pada Allah, iaitu hati kita sentiasa ingat Allah. Orang yang ingat Allah pasti akan dipelihara oleh Allah. Tak ada orang buat maksiat dalam keadaan hati dia ingat Allah. Tak ada. Sebab Allah Ta'ala jaga dia. Sebab tu kita kena selalu latih diri kita ingat Allah. Zikir, zikir, zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitu. Okay. Terus lagi, ni ada ayat Quran yang menceritakan tentang hati yang bersih ini. Hati yang bersih. Yang hati yang ingat Allah, hati yang melaksanakan perintah Allah, hati yang Allah Ta'ala bagi iman pada dia. Tengok. Fa'alhamaha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دساها. Maksudnya, serta mengilhamkan untuk mengenal jalan yang membawa kejahatan dan yang membawa kepada takwa. Allah Ta'ala dia dah bagi ilham kat kita, dah bagi fitrah kat kita, adik-adik. Kita kenal benda ni baik, benda ni jahat. Orang baik pun tahu benda ni baik, benda ni jahat. Orang jahat pun tahu benda ni baik, benda ni jahat. Dia dapat rasa dah benda tu. Rasa tak sedap nak buat, rasa tak seronok nak buat. Tapi orang jahat dia biar juga diri dia buat. Benda ni dah ada dekat diri kita, dia. Allah Ta'ala dah bagi tahu. Cuma last kali kita pilih. Pilih kita tu. Jadi orang yang pilih apa? Tengok dia kata, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya bersih. Ni, orang yang berjaya ialah orang yang pilih untuk menjadikan dirinya bersih dengan iman dan amal soleh. Dia jadi orang yang taat pada Allah. Dia jadi orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dia jadi orang yang selalu ingat Allah. Amal soleh ni termasuk ingat Allah. Bila ingat Allah, hati dia bersih. Okay, adik-adik, ini adalah orang yang berjaya. Dia pilih untuk menjadi orang yang membersihkan diri dia dengan iman dan amal soleh. Sebab tu kita kena tiru dia, adik. Adik-adik kena tiru tau. Okay. Kemudian tengok yang kedua, golongan kedua. Dan sesungguhnya hampalah orang yang mengotori dirinya dengan kekotoran maksiat. Tahu dah tu maksiat, tahu dah benda tu jahat, benda yang dicegah oleh syarak, benda yang ditegah oleh agama. Tahu dah. Siapa yang tak tahu kata semayang merupakan arahan Allah? Siapa yang tak tahu? Semua orang tahu. Tapi ada orang yang tak buat. Ni orang yang hampa, dia mengotori diri dia. Dia biar diri dia untuk buat maksiat. Last sekali, hitam hati dia. Hitam hati dia. Hitam. Bertambah, tambah hitam. Itu orang yang hampa. Orang yang rugi di sisi Allah Ta'ala nanti, insyaAllah. Baik, adik-adik. Faham ayat ni? Okey, Alhamdulillah. Kemudian kita tengok satu ayat lagi. Yang ini adalah ikrar. Ikrar siapa? Ikrar Iblis. Kita kena ingat, adik-adik, kita ni ada musuh namanya Iblis. Allahu Akbar. Bisikan dia sampai kadang-kadang dia menghias benda yang jahat itu jadi baik. Yang itu yang kita geram. Dia boleh buat kita buat maksiat. Dia boleh nampak benda yang jahat tu jadi baik. Contoh, contoh. Alah, tak apalah, muda lagi, buat je maksiat. Nanti dah tua kamu taubat lah. Nampak dia, adik? Sedangkan umur kita Allah Ta'ala boleh ambil bila-bila masa. Budak yang dalam kandungan pun boleh mati. Budak yang lahir pun boleh mati. Budak yang berapa tahun pun boleh mati. Muda mati, tua mati. Nampak? Tipu daya dia tu. Dia hiaskan benda tu. Allahu Akbar. Ni. Kenapa? Sebab dia pernah berjanji, ikrar di hadapan Allah. Dia kata apa? Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surah Sad ayat 82-83. Ikrar Iblis. Tengok dia kata apa? Demi kekuasaanmu. Kalau dalam tafsir, adik-adik, demi kekuasaanmu ni, Iblis pun mengaku kekuasaan Allah. Sebab tu ulama mengatakan, kalau kita orang Islam, kan
tak mengaku kekuasaan Allah, kita lebih teruk pada iblis. Tu bahaya. Iblis pun dia kata apa? Demi kekuasaanmu wahai Allah, kekuasaanmu wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka. Ini janji dia. Maka mereka sedaya upaya menipu daya kita adik-adik untuk sama-sama masuk neraka bersama mereka. Itu yang kita kena jaga. Itu yang Allah Ta'ala kata, qad aflaha man zakkaha. Kita kena jadi orang yang pilih untuk bersihkan diri kita dengan melakukan taat dan berakhlak. Allahu Akbar. Pandai dek, kalau tidak iblis ni, dia akan datang pada kita, dia akan menyesatkan kita. Sebab apa? Sebab mereka dah confirm masuk neraka dan mereka takkan biarkan kita terlepas begitu sahaja. Tapi dia tak dapat kacau, dia tak dapat buat pada hamba-hamba kecuali hamba-hambamu yang dibersihkan daripada sebarang kedurhakaan dan penyelewengan. Hamba-hamba yang Allah Ta'ala pilih. Siapa hamba tu? Mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Dia kalau buat taat, dia tak derhaka pada Allah. Allah Ta'ala suruh, dia takkan derhaka. Dan dia takkan mensyirikkan Allah, iaitu dia tidak melakukan penyelewengan akidah. Ini orang ikhlas, buat sesuatu kerana Allah. Ini iblis tak boleh kacau. Faham adik-adik? So kita kena struggle hidup atas dunia ni. Boleh? Sama-sama? Gitu. Okey adik-adik, kita tengok seterusnya. Hukum mencegah kemungkaran adalah wajib. Apa hukum? Hukum mencegah kemungkaran adalah wajib. Ni kita cerita lagi ni. Kita baru cerita pasal hukum. Kenapa? Sebab dalam Quran surah Al-Imran, Allah Ta'ala sebut ayat yang 110. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat. Siapa ni? Ayat ni sebenarnya diturunkan khusus kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala turun ayat ni menceritakan tentang sahabat yang dilahirkan, ukhrijat linnas, dilahirkan, dipilih oleh Allah Ta'ala bagi faedah umat manusia. Sahabat merupakan orang yang Allah Ta'ala pilih, dilahirkan, ukhrijat linnas, bagi faedah kepada manusia. Jadi kita ni macam mana bila kita tengok ayat ni? Kita kena jadikan sahabat ni, bila Allah Ta'ala pilih, kita kena jadikan sahabat ni sebagai neraca kehidupan kita, kayu ukur dalam kehidupan kita, contoh yang kita kena ikut. Bila kita baca ayat ni, apa yang sahabat buat tu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ni nombor 1, dia buat apa? Nombor 1 yang sahabat pasti buat, sampai ada yang mati di luar negara, jauh daripada Mekah dan Madinah. Apa dia? Dakwah, iaitu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara salah, iaitu buruk dan keji. Ini tugas yang kita perlu ikut, iaitu dakwah. Adik-adik faham ini sahabat kita kena ikut. Antara benda yang mereka buat besar, misi mereka ialah dakwah. Suruh orang buat benda baik, larang orang buat benda jahat. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan sahabat adalah orang yang beriman pada Allah dengan sebenar-benar iman. Dia dapat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah tersemat dalam hati dia, sampai mati dia pegang. Faham adik-adik? Okey. Dan kalaulah ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Ini cerita orang Yahudi pula ataupun Nasrani, mereka ada kitab sebelum tu. Okey, kalau mereka beriman dengan kitab tu, dan bila datang Nabi Muhammad SAW bawa kitab Quran, mereka beriman pula dengan Nabi dan Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan dapat kelebihan. Mereka lebih baik, menjadi baik mereka. Tapi mereka ada yang beriman, kebanyakan mereka ialah orang fasik.
Ada yang beriman di kalangan mereka dan ada orang yang fasik. Gitu. Okey adik, faham? Fokus kita, hukum kita mencegah kemungkaran adalah wajib kerana kita mencontohi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebut dalam ayat ini. Okey, kita tengok spektrum ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Surah Al-Anfal ayat 25. Cerita apa ni adik-adik? Cerita dia, dan peliharalah dirimu daripada seksaan yang tidak khusus hanya menimpa orang-orang yang zalim sahaja antara kamu secara khusus. Jangan ingat, bila kita tidak menegur orang melakukan kemungkaran, kita tidak mencegah kemungkaran, maka azab tu tak sampai kat kita. Azab tu sampai kat kita, adik-adik. Ayat Quran ni kata, dan peliharalah dirimu daripada seksa yang tidak khusus hanya menimpa orang zalim sahaja antara kamu secara khusus. Bukan orang zalim dia buat jahat, dia kena, kita tak kena. Kan ada orang di kalangan kita, tak apalah dia jahat, biar dia jahat. Lantak dia jahat, biar dia jahat. Dia, aku. Aku baik, dia jahat. Yo, jangan rasa selamat dia, adik. Sebab apa? Sebab kalau bala tu nak datang, semua kena. Kita yang baik pun kena, yang jahat pun kena. Sebab tu kita kena berkorban. Kita kena laksanakan dakwah ini. Kena cegah orang buat kemungkaran. Sebab fitnah tidak taat pada Allah, maka bala akan sampai kena dekat kita semua. Faham tak, adik? Betul dia kata hanya menimpa orang zalim secara khusus. Bukan, semua kena kalau kita tak mencegah kemungkaran. Ketahuilah bahawa Allah sangat berat seksaannya. Ingat, kalau bala Tuhan sampai, habis. Yang baik habis, yang jahat pun habis. Nampak tak, adik? Cantik, alhamdulillah. Jadi kita kena berusaha untuk melakukan dakwah. Okey, sekarang baru masuk. Masuk. Okey. Cara menangani kemungkaran yang Ustaz ni cerita tangan tu. Betul ke tangan ni? Nak tumbuk orang ke? Nak tampar orang ke? Nampak orang tak sembahyang, tampar dia. Nampak orang mencuri, tumbuk muka dia. Kan? Macam tu ke? Tak. Yang dikatakan cegah kemungkaran dengan tangan ialah mengubah dengan kuasa. Yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa. Tengoklah kita ada kuasa apa. Kan? Tengok dia bagi contoh. Kalau kita ketua keluarga, kan? Kita ada ayah kita kan? Ayah kita. Jadi dia ada kuasa. Tengok kita tak semayang, dia ada kuasa nak rotan kita. Gitu. Kemudian dia ada tulis ketua kelas. Kalau kat sekolah kita jadi ketua kelas, kita ada kuasa. Tengok ada orang kan dating pula, buat maksiat dekat sini. Kita tegur dia. Jangan ni, kelas aku tak boleh buat maksiat. Kita tegur dia. Okey, dengan kuasa kita. Okey, pengawas ada kuasa dia. Ketua masyarakat dia ada kuasa dia. Dan ketua negara sangat berkuasa. Itu lagi lah boleh buat. Okey, adik, alhamdulillah. Kemudian kita tengok pula adik, cara menangani kemungkaran dengan lisan. Apa maksud dengan lisan? Lidah. Jeli lidah kat orang ke? Kan? Tak, bukan. Bukan jeli lidah, kan? Jadi fikir tu pula. Lisan ialah dengan kita menegur, menasihati atau melaporkan kemungkaran sama ada secara lisan atau tulisan. Menegur, menasihati, melaporkan kemungkaran sama ada secara lisan atau tulisan. Jadi kita bila nampak kemungkaran, kita tegur. Tak boleh adik-adik kita tengok orang buat maksiat ni, kan? Tengok dating diorang ni, kan? Kita boleh biar buat maksiat. Tak boleh. Pergi dekat dia, tegur dia elok. Kalau kita mampu menegur dengan lisan, kan? Kita mampu melaporkan. Kita nampak ada orang tu kawan kita, kita nak tegur dengan dia, takut. Kita pergi jumpa ayah dia, kita tegur, kita beritahu, pakcik, saya nampak anak pakcik hari tu dia bawa perempuan naik motor. Tu maksiat pakcik. Tak elok pun dia buat macam tu. Harap pakcik boleh tegur, minta maaf pakcik. Cakap macam tu. Kita laporkan. Banyak lagi maksiat yang kita boleh laporkan. Dan secara lisan ataupun tulisan. Tulisan kalau kita tahu ada orang berkhaluat dalam rumah, kita buat surat hantar.
dekat pejabat agama ataupun lapor kat pejabat agama, suruh ambush. Kan? Itu cara kita nak mencegah maksiat. Kalau tidak, ingat tadi, bala Allah dia kalau turun, dia tak tengok yang zalim ataupun yang baik, dia bagi semua. Yang baik pun kena, yang zalim pun kena. Nampak adik-adik? Jadi kita kena buat. Okey, cara menangani kemungkaran. Hati. Hati ni pula adik-adik, kita membenci dan menjauhi kemungkaran tersebut. Ini dengan hati. Kita tak ada kuasa. Aku bukan ketua kelas. Aku nak tegur dia, aku tak ada kuasa. Aku nak itu turun kedua dengan lidah. Dengan lidah aku ni, aku takut lah kan, dengan lidah. Sekarang dia takut. Jadi dia tak ada kekuatan nak cakap kan, nak melaporkan semua, dia takut. Dia tak ada kekuatan. Jadi apa yang dia ada? Hati. Tapi aku benci. Apa yang dia buat tu aku benci. Aku tak suka dia buat. Yang tu dengan hati. Kemungkaran tersebut dan berazam tidak melakukannya dan berharap serta berdoa agar pelakunya diberi hidayah. Azam tak nak ikut. Contoh Ustaz Mi bagi, kita ada kawan minum arak, kan? Kita benci. Kita nak tegur, kita takut. Jadi kita benci perbuatan dia dan kita jauh daripada dia, dan kita angkat tangan, ya Allah, beri hidayah pada dia, ya Allah, jadikan dia kan bertaubat daripada dosa yang dia buat ni, ya Allah. Amin. Selesai. Minta pada Allah. Allah Ta'ala boleh ubah kalau ikhlas kita kepada kawan kita. Sebab kita benci tu apa yang dia buat, bukan kita benci pada dia. Kan? Kita ni ikut para sahabat tadi sebab kita sayang orang, kita nak selamat dia daripada kemaksiatan yang dia buat. Itu adik-adik. Okey? Alhamdulillah. Okey, kita terus lagi adik-adik. Sampai dekat ayat Quran surah An-Nahl ayat 125. Yang ini cerita apa pula? Cerita cara dakwah. Cara kita nak tangani kemungkaran tu ataupun peringkat-peringkat dakwah selain daripada yang tadi tu. Okey, kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maka serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah bijaksana. Muhammad kata Allah SWT, jalankan dakwah. Tapi dakwah kamu nak jalankan ni hikmah bijaksana. Apa maksud hikmah bijaksana? Bawakan dalil naqli, bawakan dalil akli. Dan kita kenal pasti dengan siapa yang kita berhadapan. Tengok Nabi Musa kan, dia berhadapan dengan siapa? Dengan ahli sihir. Jadi dakwah dia dengan ahli sihir. Ahli sihir kita kalahkan dengan tongkat. Allah Ta'ala bagi tongkat kat Nabi Musa, kan? Tongkat tu jadi besar, lepas tu makan semua tali-tali yang bertukar menjadi ular. Makan satu, makan semua. Last sekali semuanya beriman kepada Nabi Musa. Nampak adik-adik? Tu hikmah. Tu satu contoh lah. Macam kita pula tengok dengan siapa kita berhadapan, dan kita gunakan cara yang terbaik untuk tarik mereka kepada Islam. Ubah mereka menjadi lebih baik. Faham adik-adik? Itu hikmah. Dan nasihat pengajaran yang baik. Apa maksud nasihat pengajaran yang baik? Maknanya kita cakap dengan lemah lembut. Kita cakap dengan cara yang tidak menyakiti hati orang tu, kan? Cakap dengan cara yang paling menusuk hati dia sehingga dia tertarik dengan apa yang kita dakwahkan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu. Kalau kita berhadapan ni kepada orang yang ada ilmiah, ada orang-orang yang ada ilmu. Pada zaman Nabi, dia ada orang-orang ahli kitab, kan? Orang Yahudi, Nasrani, dia ada ahli kitab. Jadi mereka ni boleh berdebat dengan Nabi. Debatlah. Debat yang paling baik. Maksudnya tak ikut emosi. Maksudnya tak ikut amarah, rasa marah. Tak. Kita berdebat dengan cara yang paling baik berdasarkan dalil akli dengan juga dalil naqli. Okey, kemudian kita serah pada Allah. Betul Allah Ta'ala sebut di hujung ayat ni, sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah dan petunjuk. Ini bukan soal orang tu kita berusaha lah kali dia tak dapat hidayah, kita kalah. Tak. Kita dah buat. Kita dah debat. Kita dah bahas soal dia nak masuk Islam ataupun tidak, tu terpulang.
hidayah milik Allah. Adik-adik, pandai. Okey. Kemudian, kemungkaran perlu ditangani secara berhikmah. Dia kata tadi. Hikmah ni apa? Iaitu menggunakan pendekatan yang betul, sesuai dan berkesan. Itu kena fikirlah adik-adik. Dia ada teknik-teknik dan tengok siapa yang kita berhadapan. Dengan ini pelakunya lebih mudah menerima teguran dan bersedia menerima kemungkaran. Bersedia meninggalkan kemungkaran. Okey, alhamdulillah. Kita dah faham yang tu. Dan sekarang kita tengok spektrum ilmu. Spektrum ilmu ni doa adik-adik. Mahalnya doa ni. Seronok Ustaz Mi bila dapat doa ni adik-adik. Adik-adik kena doa tau. Doa ni kita boleh baca dalam semayang. Jom kita tengok doa dia. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Maksud dia, ya Allah, tunjukilah kami bahawa yang benar itu benar, dan rezekikan kami untuk mengikutinya, dan tunjukikan kami yang salah itu salah, serta berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Allah, sedapnya maksud. Allah Akbar. Bila kita nampak benda tu benar, benda tu baik, rezekikan. Ya Allah, rezekikan kami dapat buat benda tu, dapat ikut. Dan bagi kami nampak benda tu salah. Sebab kadang-kadang benda tu salah dihiasi oleh syaitan ni nampak elok. Itu yang kita tak nak. Jadi biar nampak benda tu salah, tunjuk kami benda tu betul-betul salah, dan bagi kekuatan pada kami untuk kami jauh. Mahal adik. Jadi wajib kita doa setiap hari dengan doa ni. Okey, hikmah menangani kemungkaran. Yang pertama, dapat meningkatkan kualiti diri melalui nasihat dan teguran. Jadi bila kita mengamalkan nasihat dan teguran ni, kualiti diri kita semakin lama semakin meningkat. Kita penghayatan kita pada agama Islam pun semakin meningkat. Jadi hidup kita pun semakin orang kata apa, lifestyle kita pun berubah menjadi lifestyle yang beragama. Itu yang dipanggil kualiti diri meningkat. Sebab apa? Sebab tiap-tiap hari kita diberi nasihat. Sebab kita ada orang yang sayang kita, ambil berat pada kita. Jumpa je nasihat, cerita Quran, cerita hadis. Jadi dengan cara ni, faham macam ni, positif, maka kualiti diri kita akan meningkat. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang harmoni kerana bersikap prihatin. Prihatin macam mana? Kita ambil berat. Tengok orang tu ada masalah, kita prihatin, kan? Orang tu buat mungkar, jadi kita prihatin, kita tengok kemungkaran, kita tegur, kita bagi nasihat. Jadi apa jadi adik-adik? Harmoni. Jadi orang-orang semua jadi tak nak buat mungkar, sebab semua ada ilmu. Semua ada ketakutan nak buat kejahatan, sebab dapat teguran, nasihat, dakwah yang berkesan. Itu adik-adik, kita kena buat adik-adik. Yang ketiga, negara aman sejahtera kerana mendapat keredaan Allah. Ini hujung lah. Bila dah harmoni masyarakat, bila hidup kita, setiap orang di kalangan kita semua, kualiti diri kita meningkat, Allah Ta'ala turun rahmat mencurah-curah, maka negara kita akan aman kerana mendapat keredaan Allah. Okey adik-adik, alhamdulillah. Yang terakhir adik-adik, belum takhir lagi, kita ada pengajaran. Nak habis ni. Okey, pengajaran dia, sebagai umat Islam kita hendaklah apa? Yang pertama, mencegah kemungkaran dengan kuasa dan kemampuan yang ada, seperti penguatkuasaan undang-undang atau peraturan. Ini dengan apa ni? Ya, dengan tangan, iaitu kuasa. Okey, cegah kemungkaran dengan kuasa, dengan kita wujudkan kuatkuasaan undang-undang untuk mencegah kemungkaran tersebut. Okey, yang kedua, menangani kemungkaran secara lisan atau tulisan, seperti nasihat dan teguran yang membina. Jadi kita tangani kemungkaran tu dengan lidah kita, iaitu dengan lisan kita, ya, dengan kita selalu bagi nasihat. Pantang jumpa orang cakap benda baik, nasihatkan yang baik. Dia pun sama nasihat kita. Kita terima sama-sama. Seronok adik-adik. Dan teguran pula, teguran yang membina tanpa menyakitkan hati orang. Jadi orang tertarik. Teguran yang memujuk adik-adik. Bukan kita teguran menghina, memaki, menghukum, bukan. Teguran yang tidak menyakitkan hati orang, teguran yang memujuk. Kita cerita, orang panggil apa dalam agama, kita datangkan pada dia Bashir wa Nazir, kan? Benda-benda yang Bashir, kegembiraan, dan Nazir, peringatan. Jadi dengan nasihat begini, jadi orang seronok adik-adik. Okay? Cukup dengan Quran je adik-adik. Dakwah ni dengan Quran, orang akan terima insya-Allah, sebab dia wahyu Allah. Okey, kemudian yang ketiga, membenci kemungkaran dalam hati dan berusaha untuk menjauhkannya. Ini selama-lama iman. Selepas kita tak dapat buat kuasa,
kuasa tak ada, kita tak ada kekuatan dengan lisan kita, barulah dengan hati kita benci dengan kemungkaran yang orang tu lakukan dan kita berusaha untuk menjauhinya. Dan ingat, jangan kita hukum dia, jangan kita maki hina dia. Angkat tangan, doa supaya Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia, dan mohon pada Allah supaya dia dapat bertobat sebelum kematiannya. Faham adik? Alhamdulillah. Okey, sekarang ada hadis. Cantik hadis ni. Innan nasa idza ra'au zalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Hadis Tirmizi dan Abu Daud riwayat dia. Okey, daripada hadis Qais bin Abi Hazim berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran tapi tidak mengubah dengan tangan. Nampak kemungkaran tapi tak ubah dengan kuasa dia. Dia ada kuasa tak nak ubah, hampir-hampir Allah menurunkan azab kepada mereka. Adik-adik ingat tak ayat Quran tadi? Yang Ustaz Mi cerita tadi, dia bukan ada khusus kalau orang zalim je kena, orang baik tak kena. Dah. Kalau kita tak cegah kemungkaran, adik-adik, nampak Allah Ta'ala kata apa? Hampir-hampir Allah menurunkan azab kepada mereka. Bila dia berleluasa sangat kemungkaran, bala Allah Ta'ala akan turun, dan bila bala turun, semua kena. Yang baik kena, yang jahat pun kena. Tu yang kita kena jalankan dakwah ni macam mana cara sekalipun, supaya kita menyelamatkan diri kita dan juga saudara se-Islam kita yang lain. Okay, Dedek? Alhamdulillah. Okay, Dedek, selesai dah. Jadi, jangan lupa jawab 25 soalan quiz di deskripsi disediakan untuk adik-adik. Dan tekan link dan jawab semua soalan yang Ustaz Mi sediakan khusus untuk adik-adik. Jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi sebagai tanda terima kasih. Okay? Supaya berkat ilmu yang kita sampaikan pada hari ini, perkongsian yang Ustaz Mi share, dan harap adik-adik juga share supaya ilmu ni terus berkembang dan pahala terus mengalir untuk manfaat bersama, insya-Allah. Tahniah semua, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. With